Subscribe now. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, hari Tasyrik yang pertama. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala tetapkan iman kita, Allah Ta'ala peliharakan hati kita, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada apa juga mara bahaya dunia dan akhirat. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan apa segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minal a'idin wal fa'idin wal maqdurin, kullu amin wa antum bi khair. Sambung kitab kita, kitab Hidayatus Salikin, syarah kepada terjemah dan syarah kepada kitab Hidayatul Hidayah yang disusun dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palingbani, muka surat 185. Pada bab yang baru, Al-Babur Rabi' fi ijtinabil ma'asil batinah. Bermula bab yang keempat pada menyatakan menjauh segala maksiat yang batin, iaitu maksiat yang di dalam hati. Jadi yang lepas kita dah tengok tentang 7 anggota zahir, iaitu apa dia? Tangan, kaki, lidah, mata, apa lagi? Perut dan juga kemaluan. Itu adalah anggota-anggota yang zahir. Jadi sebelum kita bicara berkenaan dengan perkara-perkara yang rohani, kebatinan, kita perlu bersihkan yang zahir dahulu. Jadi kalau ada orang yang dia tuduh Imam Ghazali sesat, Imam Ghazali bawa ilmu batin, Imam Ghazali adalah batiniyah, itu tak betul. Imam Ghazali tak terus bahaskan tentang yang batin. Mesti zahir, mesti sempurna dahulu. Dan sebelum kita bicara berkenaan dengan maksiat-maksiat 7 anggota yang zahir itu, dibicarakan dahulu daripada mula bangun tidur sampailah kepada nak tidur balik semula, apa yang perlu dilakukan, syariatnya, daripada yang fardunya sampailah kepada yang sunatnya, apa nak dibaca waktu paginya, waktu subuh, lepas subuh apa nak dibuatnya, apa perilakunya, sembahyang duhanya berapa rakaat, sembahyang qabliyah ba'diyahnya macam mana, barulah diceritakan tentang maksiat yang zahir. Ada step by step dia. Jadi kalau ada orang yang cakap, ada orang yang beritahu, ada orang yang khabarkan, kita ni dah tak perlu lagi yang zahir-zahir ni, dah tak perlu. Kita cuma apa? Perlu yang dalam hati saja. Dia tengok kita balik daripada masjid, ente pergi mana? Pergi masjid. Buat apa? Sembahyang. Ente belum sampai. Itu bahaya. Itu tak betul. Itu bukan ajaran daripada Imam Al-Ghazali. Mesti step by step dia, langkah demi langkah. Inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini yang diajarkan oleh kiai-kiai. Inilah yang diajarkan oleh tuan guru kita bergenerasi sampai kepada kehidupan kita hari ini. Inilah jalannya yang sebetulnya. Jadi kita dah lihat perkara-perkara yang terkait dengan zahir. Zahir itu benda yang nampak, dan di sebalik yang zahir itu ada yang batin, benda yang tak nampak tapi ada. Macam kita sekarang, kita cakap pakai apa? Pakai mulut. Tapi yang boleh sampai kita ni boleh faham, boleh tahu bukan pada mulut dan lidahnya. Mulutnya ada, lidahnya ada. Tapi yang boleh beri kita menerima komunikasi itu dengan baik adalah apa? Suara. Suara kita nampak tak? Siapa nampak suara sekarang? Siapa boleh nampak suara tu? Namanya apa? Dia nampak-nampak. Itu lain. Suara kita tak boleh nampak. Kecuali dengan zaman sekarang ada teknologi yang canggih, boleh dengan teknologi itu boleh nampak. Itu lain. Kalau mata kasar kita tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Berperanan tak? Berperanan. Dengan suara lah membentuk apa? Kita punya keyakinan dengan suara. Dengan suara lah membentuk keimanan kita.
Kan kita belajar rukun iman, kita mengenal Allah, kita belajar tentang tauhid. Itu daripada mana? Daripada suara. Daripada telinga yang masuk suara. Jadi ada bendanya, ada. Begitulah juga dengan persoalan dengan batin ini. Dan kita nak kena tahu ya tuan-tuan, di sana memang ada maksiat batin yang memang hanya ada pada batin sahaja. Zahir tak ada. Zahirnya tak boleh dicerap, tak nampak. Seperti apa? Seperti niat. Niat yang salah, niat yang tak betul, itu maksiat. Maksiat walaupun hanya niat sahaja. Lagi seperti apa? Mengumpat dalam hati, mencerca orang, mengutuk orang dalam hati. Seperti apa lagi? Hasad, dengki. Itu kan dalam hati. Dalam hati dah dikira maksiat. Kalau dizahirkan lagi, pakai kereta baru, baru balik kampung, pakai kereta baru, tak tahu apa dia meniaga kat mana tu. Allah, hasad, dengki. Konon balik kampung buat sembelihan lah, apalah. Kau ingat aku nak makan sembelihan dia. Wah, itu lagi teruk. Bermula daripada apa? Maksiat hati lah tu. Hatinya tak dijaga. Tak terus zahir, tak terus cakap, tak terus beritahu orang. Bermula daripada hati. Jadi memang ada yang maksiat itu semata-mata ada dalam hati. Dan yang dia duduk dalam hati dikira dosa dan pahala. Dan memang ada maksiat yang ada dalam hati itu tak dapat kita zahirkan dia, tak dapat nak dicerapkan dia, tak dapat nak tengok pada mata kasarnya. Sebab itu dibahaskan. Dan yang maksiat batin ini, maksiat yang dalam hati itu lebih berbahaya dan lebih berbisa, lebih perlu diperhati berbanding yang zahir. Sebab itu dibicarakan, dibahaskan. Alhamdulillah. Ketahui olehmu hai saudaraku, kamu yang menuntut akan negeri akhirat. Jadi siapa yang menuntut negeri akhirat lah. Yang tak tuntut negeri akhirat, tak payah. Macam ada orang kalau kita buka bab mati, kitab Syiarus Salikin itu panjang. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam terjemah salin semula dalam tulisan Rumi, 4 jilid. 4 jilidnya tu 2 kali Al-Quran ni besar. 4 jilid ni, 1 jilid ni 2 kali Al-Quran tebalnya. Besar lebih kurang ginilah. Jadi kalau nak sampai bab mati tu, sampai kita dah mati jadi tengkorak pun tak sampai juga bab mati tu. Jadi bab mati tu hujung-hujung. Jadi kadang-kadang diambil sikit-sikit lah. Bab yang hujung tu baca dulu, paling-paling tak ada kemampuan untuk membaca, ada bakat untuk baca. Kemudian yang lebihnya baca sendiri, sebab gaya bahasanya gaya bahasa lama. Jadi kadang orang kata bab mati. Kenapalah cerita bab mati? Patut cerita bab ketamadunan, kemajuan, pembangunan. Ceritanya pasal mati. Betul lah. Rasanya bab mati ni kena buka pada orang yang dia akan mati. Jadi kalau awak yang takkan mati, yang nak cerita bab pembangunan lah, ketamadunannya, betul. Jadi tak payah baca. Ya, ada siapa yang tak mati? Semua akan mati. Jadi begini Imam Ghazali sebutkan, bagi mereka yang menuntut akan negeri akhirat, bagi mereka yang tuntut negeri akhirat. Yang tak tuntut negeri akhirat, tu kau punya pasal. Ada orang kata ini Imam Ghazali ini sesat, bawa ilmu kebatinan, bawa ilmu batiniah dan seumpamanya. Itu tak betul. Ini semua yang diajar oleh baginda Nabi. Nabi tak bagi kita hasad dengki, Nabi tak bagi kita riak, tak bagi kita ujub, tak bagi takabur. Itu kan semua daripada baginda Nabi. Nabi ajarkan, diwarisi sampai kepada kita hari ini, generasi demi generasi. Bahawa murad dengan maksiat yang batin itu iaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan, dan yang itu amat banyak.
tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, 10 perkara. Jadi banyak sekali benda-benda yang buruk, tapi Imam Ghazali sebutkan 10 perkara saja. Yang pertama, syarruhut ta'am, iaitu sangat gemar kepada banyak makan. Banyak makan tu tak bagus ya tuan-tuan ya. Kita alhamdulillah tahu, ni lagi musim-musim korban ni, ramai-ramai kita pergi korban bagus. Kita buat korban masih ada lagi. Siapa yang kira-kira bajet-bajet, ada lebih duit lah, pergi cari lembu, pergi cari kambing, sempat lagi. Sebelum masuk hari yang ke-13, sempat lagi kita nak buat sembelihan. Tak masalah. Alah, susah nanti nak sembelih tak tahu. Pusat sembelihan banyak, bagi kat dia je. Nanti dia boleh uruskan. Tinggal di packing aja, ambil saja, kita tinggal bagi saja. Tak jadi masalah. Bagi duit saja. Duit tu pun untuk beli kambing. Dia tak ada ambil upah pun. Biasanya begitu ya. Jadi apabila kita buat sembelihan ni dan kita ikut sekali melapah apa benda semua, baru kita tahu. Yang nak jadinya sampai dagingnya tu diselitkan dekat tengah-tengah roti bertangkup tu bukan senang tau. Tuan-tuan kenal roti bertangkup? Di apa, dah satu sebuku dibelah dua, lepas tu ditangkupkan, diselitkan roti apa ni, dagingnya kat tengah-tengah. Apa namanya? Burger. Roti bertangkup. Bukan senang, susah. Kita tengok orang nak nyembelih satu hal. Tiap-tiap tahun mesti ada ya peristiwa apa? Lembu lari. Mesti ada. Lembunya lari pula. Jarang sembelih lembunya lari. Lembu ni takut ya tuan-tuan, takut. Sebab tu kita jangan asah pisau depan dia. Jangan sembelih kawan dia depan dia. Kalau sembelihkan juga, tutup muka dia, tutup mata dia, jangan bagi nampak. Ini bukan main lagi. Set. Depan dia pula. Depan kau. Allah, menggelupur dia. Walaupun dia nak pergi syurga, takut dia. Jangan. Sebab itu orang kita ya, bila nak sembelih pun dia letak apa? Pakai daun pisang, tutup mata dia pakai daun pisang, ataupun diterlentangkan dia kepalanya supaya dia tak tengok, dia tak nampak. Pisau tajam dia tak sakit, cepat dia pergi syurga. Jadi bukan senang nak sembelih, bukan senang. Dah sembelih lembu pula, lagi kalau kerbau kulitnya tebal, nak dilapah pula. Allah, pisaunya macam mana? Kita jarang buat pula, nak dilapah satu-satu, nak dipotong pula apa tulangnya, kan payah. Nak dapat makan tu bukan senang, susah ya. Semalam ada apa, Tuan Haji kita di Parit Semarang tu, dia cerita zaman dulu dia kecil-kecil duduk dekat hutan, punya nak belajar tu, makannya apa? Nasi. Habis tu lauk apa benda, lauk ikan bilis dengan sayur. Habis tu nak masak macam mana, susah. Duduk sendiri, kerana nak pergi sekolah menengah kan dulu jauh. Duduk kat Palung. Sekolah menengah ada kat Yomping. Duduk dekat tengah-tengah, bapaknya baru buka apa, tanah. Jadi duduk dekat tengah-tengah, dekat dengan bandar Yomping itu. Tu pun 5 km naik basikal. Jadi masak sendiri. Habis nak senang macam mana? Gaul semua. Dalam nasi tu ada sayur, ada lauk, semua makan. Allah. Air manis, tak pernah rasa air manis. Macam mana nak bagi air tu manis? Nak beli gula tak mampu, duit tak ada. Macam mana? Pakai apa tuan-tuan? Pakai akar lalang. Akar lalang tu manis, tapi bukan direndam tau. Kalau direndam hilang manisnya. Dibersihkan, dibasuh, dinyonyot, dicokot, nyonyot gitu, lepas tu minum air. Jadi rasalah minum manis. Allah, susah. Saya ingat dulu kita kecil-kecil lah, saya kecil-kecil ya, tahun 90-an tu. Nak nama makan ayam tu setahun sekali aja. Setahun sekali. Sekarang setiap minit nak makan ayam, telefon aja dihantar datang rumah. Tukang hantar dah ada dah, cuma belum ada tukang suap aja.
delivery ada, tukang suap belum ada lagi. Allah, senang sekali. Dan lantaran senang itulah kita suka makan, banyak makan, yang sedap-sedap pula kita makan. Siapa je hari ni yang nak makan sayur bening? Ada makan sayur bening lagi? Budak-budak muda lah, orang-orang muda, orang apa, budak-budak suka ke makan sayur bening? Tak ada. Sayur bening pun, apa bening? Pening tahu lah dia. Sayur bening tu, itu kalau sayur bening tu special lah tu. Dulu mana ada orang hari-hari masak kari, hari-hari masak lemak, hari-hari masak kurma? Tak ada. Masaknya apa? Goreng telur, goreng ikan, sayur bening. Itulah biasa dia punya masaknya. Tuak gereh, sekarang macam-macam makan. Dan banyak makan pula yang sedap-sedap. Makanan yang sedap-sedap ni menyukarkan roh keluar dari badan. Sebab itu ya, kita untung kalau apa, maaf cakaplah, contoh ya, dah ada gout, dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi. Jadi nak makan yang sedap-sedap tu dah tak berapa nak boleh. Oh, kalau tak pagi-pagi teh ais gelas besar, roti canai. Oh, tapi sejak kencing manis, makannya pagi-pagi kalau minum pun ais wow. Roti canai pun separuh aja. Jadi kurang. Bila kurang makan yang sedap-sedap, rohnya jadi ringan dan senang dia nak keluar. Jadi makan yang sedap-sedap, makannya apa macam-macam tau orang sekarang. Carbonara, lagi apa, chicken chop, apa, mozzarella, macam-macam namanya. Ada cheese lah, ada pizza. Dulu kita tahu ada burger, ada pizza. KFC, Kentucky Fried Chicken, itu dah special lah tu. Itu dah special lah tu. Saya dulu duduk Sampar Rugam, duduk Taman Rumas Kampung Cokro tu kan. Situ dia punya KFC dia betul-betul belakang rumah. Kita pindah duduk situ dah tingkatan 2 ke apa gitulah. Tapi waktu kecil-kecil kalau tengok KFC, wah best je. Kalau dulu balik kampung pergi Rusuk, pakcik daripada bandar beli KFC sampai rumah, wah seronoknya ada KFC. Sampai rumah pun KFC-nya dah ledeng kan tuan-tuan. Dah tak macam KFC. Yalah dari bandar Batu Pahat nak pergi Pai Rusuk tu setengah jam lebih kurang. Jadi dah sejuk, tak sedap. Oh ni Allah sedapnya. Jadi dulu kecil-kecil pun walau KFC belakang rumah, apa, mak bapak kita tak pernah bawa kita pergi KFC tau. Tak pernah. Kau nak KFC, hari-hari dah bau KFC. Nak KFC apa lagi? Hari-hari baunya aja dapat. Di rumahnya belakang kedai, rumah apa ni, rumah teres berbontot dengan kedai. Jadi memang bau KFC. Tiap-tiap malam memang dengar lori KFC datang hantar KFC. Tapi kalau nak pergi KFC dulu waktu raya. Sebab apa? Dapat duit raya. Pergi adik-beradik berdua dengan adik pergi makan KFC dululah. Orang sekarang mudah sekali. Budak-budak sekarang senang sekali. Dia boleh naik basikal sendiri, jalan kaki sendiri pergi KFC. Mak bapaknya sendiri bawa pergi KFC. Duduk dalam kereta je, order nak gini, drive thru je. Zaman sekarang mudah sekali. Jadi banyak makan tak bagus. Banyak makan yang sedap lagi tak bagus. Sikit makan yang sedap-sedap pun tak bagus. Jadi macam orang dulu makannya simple aja. Sebab tu dulu ada orang pergi suluk, kerjanya apa? Makan nasi sekepal aja. Lauk tak ada. Makannya dengan sayur aja. Benda hidup walau ikan bilis sekalipun tak ada. Itu orang-orang dulu ada bersuluk begitu kan. Itu betul-betul. Orang sekarang ada juga yang pergi suluk, lepas pergi suluk pergi ngeteh. Balik daripada suluk pergi ngeteh. Ya tak jadi. Orang dulu kat rumahnya dah macam suluk, dah ada tempat suluk dia sendiri dekat rumah. Jadi pergi bersuluk tu apa? Nak tambah motivasi lagi, nak tambah kekuatan diri lagi. Jadi kat sana antaranya kurangkan makan, tak banyak makan. Zaman sekarang banyak sekali kita makan. Tapi ada bagus jugalah PKP hari tu. Jadi kebanyakan masjid dan surau pun sekarang dah tak ada ambeng. Kalau tak yang namanya apa, ustaz dia ceramah, dia kuliah sebenarnya jadi montel-montel lepas tu ya.
Waktu mula-mula kuliah kurus je, makin lama makin montel. Sebab apa? Lepas kuliah malam pula makan nasinya ambeng, Allah, ayamnya engkong, Allah, kadang-kadang biryani, subhanallah. Jadi banyak makan tak bagus. Suka, ini ceritanya suka, belum makan lagi baru suka. Suka banyak makan itu tak bagus, ya. Sangat gemar banyak makan tak bagus, baru suka, belum makan lagi. Jadi suka itu ada dalam hati, suka. Walau tak dapat tengok sedapnya pun tak bagus. Ada open house kan, selalu kita sebutkan, sate, sate. Oh, sate tu kalau tak dicatu pukul 10 memang tinggal lidi aja. Lidi pun dah tak ada. Lagi kadang kambing golek. Sekarang ni kan musim gitu, sate, kambing golek. Oh, sekejap aja licin. Tapi lepas tu tak makan, benda semua. Ya. Kedua, syarruhul kalam, yang ini sangat gemar kepada banyak cakap. Apa orang kata, orang Melayu kita kata mulut murai. Mulut murai. Cakap aja tak bagus. Sebenarnya orang pendiam tu bagus. Dia ni apa tak ngawak wong, dia kata. Ya aja. Buat hal dia je. Itu sebenarnya bagus, ya. Lagi apa yang ketiga, ghadab, yang ini marah. Marah pun tak bagus. Keempat, hasad, yang ini dengki. Kelima, bakhil, wa hubbul mal, yang ini kikir dan kasih kepada harta. Kikir tu apa? Orang pakai gergaji, dia pakai kikir. Jadi apa? Lambat, susah kan? Sebab itu dipanggil, orang Melayu kita panggil kikir, kedekut, ilmu masin, 50 sen macam tayar kereta lembu, macam-macam orang kita sebutkan kan. Kalau bab kedekut ni tak bagus, kedekut. Dan kasih kepada harta, sayangnya dengan harta dia. Budak-budak kecil tak boleh pegang duit banyak-banyak, RM1 je dia bagi. Sekali cikgu murni datang, 1,000 dia dapat. Tak betul dia, tuan-tuan, ya. Sayang kepada harta. Dan nanti kita cerita, ya, Haji Bakhil tu sebenarnya dia punya kedekut, dia bukan kedekut tahap paling tinggi tau. Dia tak berapa kedekut sebetulnya. Kenapa? Kita tengok, dia memang kaya, tapi ahli keluarganya cukup dia bagi. Anak dia minta mesin jahit, dia bagi. Cuma orang derma je, itu dia tak bagi. Tapi derma bukan wajib. Itu tak kedekut. Kedekut paling teruk sekali apa? Dengan diri sendiri pun berkira. Bukan tak ada duit, bajunya dah geluput sekali. Bukan tak ada duit. Kalau orang tak ada duit tu lain cerita tau. Bukan tak mampu, bukan tak boleh pergi kedai, bukan malas ke apa benda ke, tu lain cerita. Tapi sebab apa? Sebab sayang. Tu lain. Kadang ada orang apa? Alah, malas lah, apa yang ada lah pakai, itu lain cerita. Dia memang kaya, dia ada duit, dia malah nak fikir lah. Tapi ni ada orang yang apa? Dia rajin, pergi jalan-jalan semua, okey. Tapi berkira, ni kalau aku beli ni kurang banyak dah ni. Dia punya berkiranya kedekut pada dirinya sendiri pun. Abang, ada tahu kita jumpa orang pergi makan, bawa ikan sendiri, bawa telur sendiri tau. Tapi pergi warung, nak rasa juga makan dekat warung, tapi ikannya beli sendiri. Dia kira mahal ni kalau makan kat sini. Pergi kedai tom yam 3 rasa tu kan, ikan bawa sendiri tau. Ada orang begitu. Bukan tak ada duit. Kalau tak ada duit tu lain cerita. Orang miskin dulu gitu. Dulu memang ada orang seminggu sekali je, sesekali anak-anaknya bawa pergi kedai mamak, itu pun telur bawa sendiri. Sebab apa? Memang tak ada duit, tu lain cerita. Ini duitnya banyak tapi kedekut. Tak bagus, kira. Walau 50 sen sekalipun, kira sekali. Ini tak bagus. Ini cinta kepada harta. Boros tak bagus, cinta harta tak bagus. Pertengahan antaranya, itu yang sebaiknya. Keenam, hubul jah,
Ya ini kasih kepada kemegahan. Orang panggil makjah. Jah tu ada makna. Jah tu megah. 7, hubbud dunia, kasih akan dunia. Ke-28, takabur, yang ini membesarkan dia. Ke-9, ujub, yakni heran akan dirinya sendiri. Ke-10, riak. Ini nanti kita akan tengok satu-satu. Ujubnya apa? Dia heran dengan diri dia sendiri. Dia tengok dekat cermin, handsome. Heran aku, kok boleh handsome lagi? Itu ujub. Ujub ya tuan-tuan. Tengok, kok masih ganteng lagi ni. Umur dah gini kok masih kuat lagi. Itu ujub. Dia kok heran dengan diri dia sendiri. Itu tak bagus sekali ya tuan-tuan ya. Sebab bahaya. Ujub ni bahaya. Ni permulaan penyakit hati. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, panjang usia. Jumpa akan datang. Sekian, saya mohon ampun dan maaf. Tersilap kata, terkasar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.